Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi, menyesalku melupakanmu, hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Rabbi, aku bukan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Kaifa halukum? Apa khabar semua tuan-tuan dan puan pada pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang penuh dengan barakah ini, hari Jumaat. Salam Jumaat buat semua dan selamat berhujung minggu. Jadi bersyukur kerana kita dapat lagi bersama pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita seperti biasa bersama saya Ustaz Hadi dalam slot sharing tajwid. Dan Alhamdulillah sehingga hari ini kita sedang bersiaran langsung untuk episod yang ke-228, ya, 228. Jadi Alhamdulillah, terima kasih di atas segala sokongan yang tuan-tuan perempuan berikan pada kami di Izin Ngaji ini. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas jasa anda semua. Jadi kepada yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti biasa tuan-tuan perempuan, bantu saya untuk sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Dan sambil-sambil kita menantikan kehadiran sahabat-sahabat yang lain, tuan-puan boleh bersedia dulu apa yang patut, Quran, alat tulis dan sebagainya, keperluan yang biasa kita gunalah setiap hari itu kan. Jadi saya peringatkan saja. Baik tuan-tuan puan, jadi insyaAllah untuk hari ini juga kita akan sambung bacaan semasa kita pada muka surat 72, masih lagi muka surat 72. Dan kita berada pada penghujung ayat dah sebenarnya kan. Jadi kita akan masuk hari ni ayat 3 ayat 171, 172 dan 173. Muka surat berapa? Muka surat 72. Jadi tuan-puan boleh tengok kat bawah ni ada infonya. Kalau terlepas ke boleh tengok kat bawah. Okey, Alhamdulillah, saya tengok respon yang positif sahabat-sahabat semua, ramai yang kata sihat, Alhamdulillah. Apapun, tidak lupa kepada sahabat-sahabat kita yang masih diuji dengan kesakitan dan sebagainya, kita doakanlah mereka agar diberi kesembuhan, insyaAllah. Mungkin ada juga yang tengah memandu nak pergi kerja dan sebagainya, ataupun ada yang sedang mendengar di office sekarang ni kan, sambil buat kerja, sambil dengar. Apapun, saya dan sahabat-sahabat mendoakan agar urusan kerja tuan-puan pada hari ini berjalan dengan lancar. Kepada mereka yang mungkin tak kerja, yang ada kat rumah pula, yalah, bukanlah kata tak ada kerja, betul tak? Ada juga kerja-kerja tugasan hakiki yang kat rumah tu yang nak diselesaikan kan. So saya doakan juga agar dipermudahkan Allah SWT. Jangan stres-stres tuan-puan. Jangan stres-stres. Stres sikit tu biasalah. Standard lah kan. Tapi jangan stres sangat. Jadi pagi ni kita nak ngaji ni, kena tenang-tenang dulu. Nanti saat lagi sambung balik stres. Sekarang kena buang dulu. Buang jauh-jauh. Bukan buang semangat buang sifat-sifat yang tak patut kita bawa dalam pengajian kita pagi ni. Kena happy selalu, insyaAllah. Macam sekarang saya ni, saya rasa tak tenang sebenarnya sebab hidung saya gatal. Duk sok-sek kan. Tapi kena buat-buat tenang lah. Kena buat-buat tenang. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan puan, insyaAllah saya harap semua okey sahaja bagi memberkati pertemuan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Sebelum tu, saya nak bagi tahu sikit. Seperti biasa ya, untuk hari ini kita akan baca dulu surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 tuan-tuan puan, insyaAllah. Yang baru masuk teruskan share tuan-tuan puan, terus tekan butang share. Butang share tu percuma je kalau kita tekan. Boleh nah? Saya sesama sikit pagi ni. So minta maaf lah tuan-puan kalau rasa tak selesa dengan sok-sek saya ni. Mohon ampun dan maaf. Baik, kita dahulukan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baik, seperti biasa kita teruskan bacaan istighfar kita insya-Allah. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita teruskan untuk hari ini bacaan semasa kita. Sebentar saya bukakan dahulu slide untuk tuan-puan. Siapa yang ada mushaf boleh buka mushaf masing-masing muka surat 72 insya-Allah untuk hari ini. Muka surat 72. Okey, baik. Jadi ini bacaan semasa kita, ayat 171, 72, ayat 172, 173. Tapi ini kita akan baca sebentar lagi. Kita nak pergi pada bacaan Kahfi dulu, surah Al-Kahfi. Kita akan baca sama-sama ayat 1 hingga 10 tuan-tuan dan puan. Boleh nah? Terima kasih kepada penyumbang star kita. Jazakallah khairan. Yang baru masuk, yang belum share, tolong bantu saya sharekan dahulu.
Okey, baik tuan-tuan dan puan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru bersama berbagi ini. Ahlan wa sahlan semuanya. Dari mana bolehlah intro sikit kan? Kita berkenalan secara ringkas. Kalau ada sahabat-sahabat yang baru pertama kali join, tiba-tiba nampak kan tengah scroll Facebook, nampak ada live kelas pengajian ni, tiba-tiba tekan masuk hari ni. Jadi selamat datang lah. Kalau yang geng-geng lama ni tak apalah kan. Tengok yang komen ni pun geng-geng otai juga. Ya. Okey, baik, jom. Tuan-tuan dan puan dah sedia ke semua? Apa pun sama-sama kita betulkan niat terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik, insya-Allah Allah permudahkan, memberi kelancaran buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jom kita mulakan. Saya sesema sikit ni. Baik, kita mulakan. Tarik nafas dan dalam tuan-puan, baca dengan penuh semangat. Boleh nah? Jom kita mulakan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makifina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. صدق الله. Baik, alhamdulillah kita dah selesai bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10.
Dan berikutnya kita akan sambung bacaan kita tuan-tuan dan puan, ayat 171, 172, 173 surah Ali Imran. InsyaAllah dah sedia semua. Kita baca sama-sama dulu, kemudian baru kita pergi pada sesi bedah membedah lah seperti biasa. Boleh? Dah sedia ke semua? InsyaAllah kita mulakan. Ayuh, sekali lagi tarik nafas dalam tuan-puan. Kali ni pun sama, saya minta untuk kita baca dengan penuh semangat, insyaAllah. Baik, jom kita mula. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bini'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, jom kita terus untuk sesi berikutnya, sesi bedah membedah. Jangan lupa bantu saya untuk respon di ruangan komen tu. Macam biasalah kan, tulis-tuliskan nama hukum yang kita keluarkan. InsyaAllah, jom kita mulakan ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bini'matin minallah. Yastabshiru. Baik, untuk sin macam biasa tuan-puan, tak perlu keluarkan hujung lidah, huruf sin biasa je. Yastabshiru. Untuk ba ni kita lantunkan. So kat sini qalqalah sughra kita lantunkan dengan keadaan yang sederhana lah ataupun lemah. Yastabshiru, yastabshiruna, tabshi. Itu praktikal dia. Kita lalu je bunyi dia. Kemudian shin baris bawah shi. Untuk ru pula kita tebalkan. Ru tebal sebab ianya berbaris depan dan dibaca dengan mad asli MA. Tebal. Kemudian jangan lupa panjangkan 2 harakat. Yastabshiruna. Okey, na tu 1 harakat je. Bini'ma. Untuk ain ni kita kekalkan sifat tawassut. Bini'. Yastabshiruna bini'matin. Dapat tak tuan-tuan dan puan? Clear?
Okey, untuk ain ni bersifat apa? Bersifat tawassut. Yang mana suara kita ni tidak tertahan dan tidak terlepas. Dia berada di pertengahan. Dia tak tertahan, dia tak terlepas. Dia tengah-tengah. Itulah makna tawassut. Pertengahan. Jadi bunyinya disempitkanlah. Bini'ma. Ni'ma. Yastabshiruna bini'matin minallah. Bini'matin. Okey, kat sini tanwin bertemu mim. Idgham bi gunnah kamil. Kita masukkan tanwin tu ke dalam huruf mim dan kita tengok mim tu ada sabdu tuan-tuan kan, menunjukkan bahawa proses masuk tu berlaku secara sempurna ataupun penuh lah. Itu maksud kamil, sempurna. Bini'matim minallahi. Kalimah Allah kita baca dengan taghliz, tebal, kerana sebelumnya baris atas. Mina, nun konsisten lagi baris atas na. Kalimah kalimah Allah tu pada lam tu kita tebalkan. Mina, nallahi. Yastabshiruna bini'matin minallahi wa fadlin. Huruf dad yang sukun semalam saya ada minta tuan-puan tuliskan di ruangan komen. Ingat tak apa yang kita tulis semalam? Huruf dad ketika sukun khususnya memang waktu matilah kita nak kena fokuskan. Waktu di hidup tak ada masalah. Dad pada atas, dha bunyinya. Cuma ketika dia sukun, kita kena pastikan bahawa dad itu kekal tebalnya, sifat tebalnya kekal dan tiada sebarang lantunan. Ingat tu, huruf dad tebal tetapi tiada lantunan. Boleh? Tuan-tuan puan. Baik. Wafad. Nah, tu huruf dad. Wafad. Wafadliu. Dia tak ada lantun sikit pun. Wafadl. Kan? Yastabshiruna bini'matin minallahi wa fadlin wa liu. Tanwin bertemu waw. Kat sini idgham bi gunnah juga, cuma dia tidak sempurna. Kat sini kita sebut idgham bi gunnah naqis. Masuknya bukan liu, tu kosong tu. Masuk dengan isi. Masuk tu berisi. Berisi dengan apa? Unsur dengung. Wa fadlin wa fadlin wa annallaha wa an. Nun bersabdu tuan-puan. Kena dengung. Kat sini gunnah musyaddadah. Okey, dengung bersabdu pada nun dan mim sajalah. Ataupun biasa kita sebut apa kat sini? Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Wajib kita dengung. Halo, test 1 2 3. Tadi sangkut sekejap tuan-puan. Ni dah okey dah kot. Okey, suara saya clear tuan-tuan puan. Kejap. Ayat Quran tu hilang. Kena refresh balik. Hari ni internet tak berapa cantik tuan-puan Kejap tuan-puan, saya kena reset balik software Quran ni. Sebab tadi the loss. Sebentar
Waalaikumsalam yang baru masuk. Silakan. Okey dah, alright. Settle. Kita buka. Okey. Baik. Minta maaf tuan-puan tadi internet stuck. So software Quran ni dia jam sikit. Mana tadi? Kat mana kita? Wa anna Allah. Okey, kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini ya. Wa an. Okey, wajibul gunnah saya dah tulis dah kat situ. Kemudian kalimah Allah ni kita kena tebalkan. Sebab apa? Sebab sebelumnya baris atas. Dan pesan saya macam tadi jugalah, yang tebal tu pada lam sahaja. Pada lam sahaja. Untuk nun tu kekal bunyi dia. Wa anna Allah la ma asli, kita baca panjang 2 harakat sahaja. Ada alif mat sebelumnya baris atas. Yudhi'u, huruf ya pada depan, u untuk dad baris bawah. Dad ni walaupun dia baris bawah tetap tebal. Sebab dad ni tebal selama-lamanya. Tak kisahlah dia baris macam mana pun. Hatta kalau dia mati sekalipun tetap tebal. La yudhi'u, la yudhi. Dan kita tengok ada ya mat kat sini, maka panjangkanlah. Kadar 2 harakat mat asli saja hukumnya. Boleh tuan-tuan dan puan. Kemudian ajra. La yudhi'u kat sini tuan-puan dia tak ada apa hukum pun. Cuma kita kena jelaskan betul-betul lah kedua-dua huruf ni. Sebabkan dia berada pada makhraj yang sama kan, bahagian kerongkong. Jadi kena hati-hatilah. La yudhi'u satu ain satu hamzah. Jangan takut nanti jadi dua-dua ain ataupun jadi dua-dua hamzah, ataupun ain tu bunyi kat hidung ke. Macam-macam kemungkinan lah. Jadi kena hati-hati. Huruf ain tengah kerongkong. La yudhi'u ajral mu'minin. Untuk jim yang sukun kat sini qalqalah sughra tuan-puan. Lantunan kecil kita lalu je. La yudhi'u ajral, ral alif lam qamar ya, ALQ, mu'minin. Untuk ra ni kita tebalkan sebab ra baris atas. Hamzah yang sukun. La yudhi'u ajral mu. Hamzah sukun ni kita matikan dia betul-betul sebab hamzah ni bersifat syiddah, tahan suara betul-betul. Ajral minin. Min kat sini ma'arid lis sukun, MAL. Boleh? Mad arid lis sukun. Seterusnya allazi, kita sambung ayat seterusnya. Allazi, kalimah allazi ni isim mausul. Okey, isim mausul ataupun kita sebut idgham syamsiah juga. Alif lam syamsiah. Allazina, zi asli tuan-tuan dan puan. Huruf zal ni kita keluarkan sedikit hujung lidah. Allazinas tajabu lillah. Tajabu, ja ma asli, bu pun sama ma asli. Allazina stajabu lillahi war-rasul. Lillah, kalimah Allah. Okey, nipis saja sebab sebelumnya baris bawah pada lam tu. Lillahi war-rasuli. Warra, kat sini alif lam syamsiah tuan-puan, ALS. Warra, masuk terus pada ra tu dan tebalkan dia. Warrasuli. Suma asli. Limim, nun mati bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Nun mati bertemu ba, hukumnya iqlab. Macam mana nak baca bagi hukum iqlab ini? Kaedahnya tutup bibir bersahaja. Tutup bibir macam biasa. Mim.
Tapi bersahaja maknanya tidak perlu tekanan. Unsur dengung sepastinya ada lah. Sebab kita memang akan bunyikan hukum iqlab ni dengan bunyi mim. Tapi dengan kadar dengung yang orang kata apa, bukanlah gunnah yang sempurna. Okay, dia dalam kategori ikhfa juga sebenarnya. War-rasuli min ba'di ma mim mim macam mana nak tahu kawalan tu sebenarnya pada tuan badan tu sendiri. Kita sendiri yang boleh tahu macam mana pengawalan kita bila kata tutup bibir bersahaja tu. Okey. Jadi sama macam hukum apa? Ikhfa syafawi. Bacaan iqlab dengan ikhfa syafawi ni sama. Kita baca dengan istilah apa? Itbaq syafatain. Menutup bibir mulut. Mim ba'di. Mim ba'di. Untuk huruf ain sukun ni pastikan tawassut. Hidung saya makin gatal tuan-tuan. Rasa macam nak tonyoh. La yudhi'u. Sorry. Bawah dia. Mim ba'di. Ba'di. Huruf ain ni bersifat tawassut. Ingat saya sebut tadi. Suara yang tidak tertahan dan tidak juga terlepas. Dia berada di tengah-tengah. Praktikalnya macam mana? Mim ba'di ma. Untuk ma ni kita straight je lah, panjang 4 atau 5 harakat, hukum mad jaiz munfasil, MJM, mad jaiz. Kadar dia 4 atau 5 Mim ba'di ma bila nak sebut a tu pastikan betul lah. Pangkal kerongkong ni hamzah. Mim ba'di ma asabahumul mak asli. Mak asli. Bahumul mul. Okey, kat sini tuan-tuan puan-puan, alif lam qamariyah, kemudian qar. Bahumul. Ya, saya ejakan dulu kat sini. Baik tuan-tuan puan-puan. Ni kalimah tadilah. Kalau ikutkan bunyinya bahumul qarhu. Kan? Bahumul qarhu. Jadi bila kita nak berhenti kat sini, kita akan dapati adanya iltiqa' sakinain. Tapi iltiqa' sakinain ni lain lah. Dia dalam kategori waqaf arid. Sukun mendatang. Sukun arid. Jadi asalnya bahumul qarhu. Hu ni baris depan. Tapi sebab kita nak berhenti tuan-puan, maka baris depan ni dah tak terpakai dah. Sebab kita nak matikan hujung kalimah kan. Jadi ha ni pun sama mati. Jadi apa yang kita dapati sekarang, inilah dia yang dikatakan iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Kan? Pertemuan dua sukun. Jadi kat sinilah nampak macam rumit sikit. Tak adalah rumit sangat tuan-puan sikit je dua sukun ni. Jadi kat sini bukannya kita nak kena tukar baris ke apa. Cuma kita kena matikan dua-dua. So kita kena buat satu-satu lah. Ra ni matikan. Tebal ke nipis? Untuk ra. Ra kita matikan dengan tebal. Tebal Sebab apa? Sebab sebelumnya baris atas. Okay, ra ni tebal sebab sebelumnya baris atas. Ra mati sebelumnya baris atas. Kita kena baca tebal. Kena baca tebal. Kalau tak tebal tak jadi lah. Okay, faham tak? Bunyi dia macam mana? Bahumul qar.
Matikan ra dulu. Bahumul qar. Ni nak bagi bunyi orang tak apa kemas sikit lah Bahumul qar. Cuba buat tuan-puan. Bahumul qar. Angkat pangkal lidah kita. Untuk dapatkan hasil suara tebal tu. Bahumul qar. Qar. Okey, kita selesaikan ra dulu. Ha tu abaikan dulu. Bahumul qar. Okey, bahumul qar. Okey, bila kita dah selesaikan ra, kita dah orang kata apa complete lah. Kita dah tebalkan ra. Kemudian kita kena selesaikan pula huruf ha. Jadi macam mana nak sebut ha ni, ha yang mati ni? Tadi ra mati kita mungkin rasa macam mudah nak buat qar. Dah lah lepas ra mati, lepas tu nak matikan ha pula. Mungkin ada sebahagian sahabat-sahabat ni rasa ada sedikit kesukaran. Yang dah tahu tak apalah kan. Alhamdulillah. Yang tak tahu tak apa, saya sharekan pada tuan-puan. So macam mana nak matikan huruf akhir ni? Dan ianya terpakai pada semua keadaan tuan-puan ya. Terpakai pada semua keadaan. Halo, test 1 2 3. Okey. Tadi sangkut sikit. Dah okey dah. Jadi macam mana nak matikan huruf ha ni? Mudah saja, kembali pada makhrajnya. Itu je tuan-puan. Kembali pada makhrajnya. Di mana makhraj huruf ha ni? Kat mana tuan-puan? Tengah kerongkong kan? Tengah kerongkong. Boleh? Baik, jadi itulah dia. Macam mana bunyi dia? Kita ulang balik. Bahumul qar. Tebal tadi. Kemudian kembali kepada makhraj ha di tengah kerongkong. Pangkal sebutan tu. Itu kata kembali pada makhraj. Bahumul qar. Kan kita nak sebut sebutan ha kan? Ha. Atau pangkal makhraj. Okey. Pangkal makhraj. Sorry. Kembali pada makhraj. Tapi maksud saya pangkal tadi tu maksudnya permulaan sebutan tu. Betul lah juga istilah tu. Cuma takut tuan-puan jarang dengar kan. Maksudnya pangkal sebutan tu. Ha. Bunyi pedas tu. Itu starting bagi huruf ha. Faham kot nah bahasa saya ni? Ha spicy. Jangan ha spicy. Yang mana tu? Ni kira ha spicy lah ni. Kan? Ha pedas, tuan-puan. Bahumul qar. Bahumul qar. Tu. Gabungkan. Bahumul qar. Bahumul qar. Faham tak? So, itu sahaja. Boleh tak boleh, tuan-puan? Itu sahaja Samalah contoh kalau saya bagi contoh lain tak ada pun dalam contoh kita ni. Cuma sajalah saya bagi. Kan contoh macam ni. Ni pun macam susah sikit sebab dia ada lantunan apa semua. Tapi berbalik pada kaedah yang saya cerita tadi. Sama je. Bil'ad. Okay, first matikan dal dulu. Selesaikan dulu dengan qalqalah surahnya. Kan? Bil'ad. 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 Ad. Layan je. Bil'ad. Kemudian lam ni baris bawah. Asalnya adli. Tak ada masalah lah kalau sebut dia dalam keadaan berbaris. Tapi sekarang ni bila kita berhenti, lam ni pun mati. So, sama juga hujahnya kembali pada makhraj.
Tapi yang penting kita kena tahulah kat mana kedudukan makhraj kan. Huruf lam ni kat mana? Hujung lidah kan. Bil ad l. Kita nak sebut lam kan? Lam l bil adl. Bil adl. Tu. Dia takkan jadi bil adli. Bil adl. Adl. Ini biasa yang berlaku ni. Bil adl. Bil adl. Adl. Ala tu dah jadi tawalud. Tawalud lam. Bunyi beranak. La. Lam bukan sifat tu ya. Boleh tuan-puan. Ni saya cerita macam mana nak buat lah selebihnya memang kena praktis. Ada orang dia faham cerita. Jalan cerita faham. Tapi bila buat kadang-kadang masih lagi. Atau kadang-kadang tak jadi. Itu biasalah. Okey. Itu biasa. Tapi apapun kat sini kita nampak. Dan ianya disebut iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Untuk situasi inilah. Iltiqa' sakinain ni banyak. Okey. Bil adl. Bil adl. Bil adl. Boleh? Gitu. Okey, baik. So, itu sahaja insyaAllah. Nak screenshot? Boleh ambil. Mana tahu boleh buat jadi panduan. Bolehlah share-share. Kan, kat status. Kat status ke, kat Facebook ke. Dapat. Puan Siti Khadijah. Dalam surah Al-Mulk tu pun sama juga. Guna kaedah yang sama. Boleh? Yang kaedah yang sama juga. Apa pun berbalik kepada makhraj huruf. Saya share jugalah. Kejap Surah Al-Mulk 562 kan? Muka surat 562. Okey ni. Ni surah Al-Mulk tuan-puan. Wa yaqbidna. Ni. Ini pun kadang jadi isu juga ni. Okey. Sama juga. Wa yaqbidna. Ni dalam surah Al-Mulk ni. Saya yakin tuan-puan yang rajin baca Al-Mulk ni memang tahu sangat lah kalimah ni, betul tak? Memang kadang rasa pening benar nak nyebutnya. Jadi apa pun berbalik kepada kaedah tadi. Matikan satu-satu. Sebab tu kena faham makhraj dan sifat tuan-puan. Untuk qaf ni macam biasa. Qalqalah sughra dulu. Wa yalqa. Wa yalqa. Dan tebal. Jangan lupa. Isti'la huruf qaf. Wa yalqa. Kemudian huruf dad. Huruf dad ni matikan juga. Sorry. Tebalkan juga tanpa lantunan. Ini kita kena jelas. Dapat tak? Tebalkan juga. Yang penting tanpa lantunan. Wa yalqa build. Kalau kita sebut betul wa yaqbidna kan. Dia sebenarnya susah tu kat dad tu sebenarnya tuan-puan. Yang susah tu sebenarnya kat dad. Wa yaqbidna. Huruf dad tu kita nak konsisten, nak jaga dia, nak tebal dia, kemudian nak hati-hati tak nak bagi lantun. Contoh wa yaqbidna. Itu pun kena kan bunyi build, bunyi b sikit tu. Nak kena hati-hati. Wa yaqbid. Lepas tu dah matikan dad. Dapat tak? Cuba buat tuan-puan. Build. Ikut saya. Build. Wa yaqbid. Wa yaqbid. Wa yaqbid. Susah sikit kat sini.
Saya pun akui benda tu. Jadi kat sini kita macam kena bagi tumpuan lebih sikit kat sini. Kena fokus tu lebih sikit dalam menyebut kalimah ni. Wa yaqbil. Ingat pegang dha tu sebab dia sifat rakhawah tuan-puan. Huruf dha ni. Dari istitalah dengan rakhawah. Okey. Panjangnya kita punya bahagian lidah. Istitalah ni maksudnya bahagian anggota ni. Lidah kita lah. Dia akan menghimpit ke garham atas ni. Dengan adanya tekanan. Build. Dengan ada tekanan tu maka lahirlah suara tebal tu sekali. Dia membentuk sifat itbaq, isti'la tu sekali lah tu. Wa yaqbil build. Okey, kemudian akhir sekali kalau dah dapat bunyi tu, barulah kita kembali pada pangkal huruf nun. Untuk nun ni kembali pada makhraj. Okey, baris atas ni tak pakai dah kan? Sebab kita berhenti, so dia mati. Ni pun samalah, iltiqa' sakinain. Dua sukun. Jadi yang menjadi rumit tu sebab kita nak matikan dad dengan nak jaga tebal dia. Kemudian nak hati-hati tanpa lantunan. Kemudian nak sebut pula nun yang mati. Itulah punca orang tak apa ada kesukaran tu. Okay, so saya dah sebut pada tuan-puan tadi, selesaikan dad, build. Kemudian nun tu kembali pada makhraj. Ingat, di mana makhraj huruf nun, tuan-tuan puan? Huruf nun kat mana tempat dia? Nun. Hujung lidah kan? Hujung lidah tekan ke langit. Ini makhraj huruf nun. Okey, huruf nun. Dapat? Hujung lidah tekan ke langit. So buatlah. Wa yaqbil. Saya lambatkan dia. Wa yaqbil. Hujung tu. Ni saya buat slow motion lah. Wa yaqbil. Kemudian hujung tu ada bunyi tapi janganlah lewat sangat. Hati-hati juga. Jangan wa yaqbil. Kan? Kita menonjolkan sangat bunyi nun tu, beria benar. Wa yaqbil. Dia tak ada sampai tak macam tu tuan-tuan. Dia sekali je. Sekali harung je. Memang kita akan dengar bunyi dia. Ibarat apa kalau kita tambah, kita baca lajuan. Wa yaqbil. Contoh kita ambil ayat ni kan. Awalam yarau ila الطير فوقهم صافات ويقبض build. Susah ni selebihnya bertalaqi lah tuan-tuan selebihnya bertalaqi lah. Ni saya bagi kaedah aja. Jadi tak jadi tu bergantung pada macam mana cara kita sebut tu kan. Kita dah tahu dah dari sudut penerangan tu, kita faham dah. Saya yakin tuan-puan faham. Cuma nak buat tu nanti mungkinlah macam-macam variasinya. Orang ni buat kopi ni wa yaqbidun, macam tu. Yang seorang lagi wa yaqbidun, macam-macam lah bunyi dia. Itu benda tu standard, dia tak lari. Okey. Yang penting hujung tu ada gunnah asli pada nun kan. Wa yaqbid. Nanti tuan-puan buka kat YouTube ke, pilihlah mana-mana syekh yang terkenal, Syekh Mesyari Rashid ke, dengar macam mana mereka baca. Itulah rupanya. Boleh. Wallahu a'lam tuan-puan. Minta maaf lah kalau apa yang saya huraikan ni tuan-puan tak faham ke apa. Tapi insya-Allah lah, mudah-mudahan boleh faham kan. Itu je. Selebihnya talaqi. Baik, wallahu a'lam. Harap-harap menjawab persoalan bagi yang bertanya. Okey, jom sambung tuan-puan. So bunyinya tadi kita sambung Bismillahirrahmanirrahim kat sini.
Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma sorry. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Asabahumul qarh. Asabahumul qarh. Gitu. Boleh nah? Baik, sambung lagi. Lilladzina ahsanu. Zima asli tuan-puan. Lilladzina ahsanu. Numa asli. Minhum. Nun mati bertemu ha. Izhar halqi. Jelaskan makhraj dan sifat nun. Minhum. Izhar syafawi. Mim mati bertemu waw. Jelaskan juga makhraj dan sifat bagi mim. Alladzina ahsanu minhum wattaqaw. Huruf qaf isti'la kena tebalkan. Tebal qaqiqu qa. Matikan waw, hadirkan sifat lunak pada waw tu. Qaf konsisten tebal. Wattaqa qa qaw. Ingat waw ni daripada makhraj bibir mulut. So munculkan bibir untuk dapatkan kesempurnaan lin tu. Lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun wattaqaw ajrun azim. Ajrun jim yang sukun kat sini qalqalah sughra. Run tanwin bertemu ain izhar halqi. Tuan-tuan dan puan, jelaskan tanwin apabila bertemu dengan huruf halqiyah. Huruf ain tu halqi. Ajrun. A huruf ain tengah kerongkong sempitkan a jangan tertukar a. Wattaqaw ajrun azim. Azidhi dhadhidhu dhadhidhu. Huruf dha tebal kan? Musta'liyah mutbaqah. Terangkat pangkal lidah dan sebahagian besar lidah, dan tengah lidah kita ni dalam keadaan yang melengkung. Cuba sebut. Keluar hujung lidah tu makhraj dia. Keluarkan hujung lidah juga. Azi dhazi qad wattaqau ajrun azim. Untuk zim ni ma'arid li sukun MAL 246. Habis ayat 172, kita teruskan lagi. Allazi zi ma asli 2 harakat. Qa ma asli 2 harakat. Kat sini alif lam mausul ALS. Alladzina qala lahumun. Kat sini alif lam syamsiyah ALS. Humun. Kemudian wajibul ghunnah. Wajib dengung lah pada nun bersabdu kan. Qala lahumun. Tuh. Su'in. Nun bersabdu wajibul ghunnah. Dan kat sini sekali lagi wajibul ghunnah. Ni kena konsisten ni tuan-puan. Ada 3 dengung dekat-dekat ni. Nun bersabdu. WG wajibul ghunnah. Kat sini alif lam syamsiah juga Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Dapat? Ada 3 dengung tu. Kena konsisten. Hati-hatilah. Kadar dengung macam biasa 2 harakat. Bergantung pada tempo bacaan kita lah. Baik. Qad jama'u. Qad qalqalah sughra. Okay, layan je, lalu je. Qad jama'u. Ma asli. Lakum.
Okey, kum ni kalau kita berhenti tetap izhar juga. Kalau sambung pun izhar juga, sama je. Lakum, jelaskan makhraj dan sifat. Izharu syafawi hukumnya. Fakhshaw, fakh. Untuk kha ni hujung kerongkong tuan-tuan dan puan. Fa macam biasa, fa matikan kha dengan mengangkat pangkal lidah. Okey, dan sebenarnya makhraj kha ini sendiri di bahagian hujung kerongkong. Okey, bahagian area anak tekak kita tu. Fakh. Sebab tu bunyinya macam tu kan. Apa pun angkat pangkal lidah tu. Jangan fakh. Nanti bunyi nipis sangat. Fakh. Fakh. Beza tu. Fakh. Fakh. Qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Fakhshaw, untuk syaw, muncung bibir, syaw, muncung pada waw shin tu tak payah muncung. Syaw, waw lin. Kat sini kita lembutkan bacaan kita ataupun sebutan waw ni bacaan lin, bacaan lunak. Fakhshawhum, mim mati bertemu fa. Faza zaman asli hum. Okay, ini izhar syafawi, jelaskan mim. Faza ma asli dahum, izhar syafawi juga, jelaskan mim. Faza dahum i, dua harakat mad badal, tuan-tuan, mad badal. Faza dahum ima, ma asli, ma asli. Manawa, tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw, hukumnya idgham. Idgham bi gunnah naqis. Okey, bila kata naqis ni maksudnya dengung ataupun proses masuk yang tidak sempurna. Tapi apa pun sifat dengung tu kena perlu dipelihara lah. Okey, pastikan dia berisi. Berisi apa? Unsur dengung. Fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu Kalau kita berhenti kat sini tuan-puan, imanana tu jadi ma'iwat lah kalau berhenti, kalau sambung idgham lah. Beza kalau berhenti sambung ni. Okey, hukum kat sini idgham bi gunnah naqis. Kemudian qa dengan lu mak asli, sama-sama mak asli. Cuma qa ni kita tebalkan, lu tak perlu, macam biasa je, lu kan. Wa qalu. Okey, kemudian ada huruf ziyadah ni tak perlu baca. Ni yang saya birukan ni. Abaikan je, buat tak reti tuan-tuan. Okey, buat tak reti je. Wa qalu hasbu. Untuk ha pedas, hasbu. Ayat ni tuan-puan biasa dengar, biasa baca, biasa amal kan. Baik. Wa qalu hasbunallahu. Wa qalu hasbuna. Baik. Hasbuna. Na ni asalnya mak asli lah. Tapi sebab dia jumpa dengan sukun ataupun kita kata jumpa dengan sabdu ni, maka alif mat ni dah tak terpakai. Melainkan kalau kita berhentilah hasbuna, na dua harakat. Tapi kalau sambung hasbunallah, mat tu digugurkan bunyinya. Wa qalu hasbunallahu. Kalimah Allah kita baca dengan tebal sebab sebelumnya baris atas. Hasbunallah, tebal kalimah Allah, taghlidh. Wa ni'mal wakil. Huwa ni'mal wa ni'mal. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal mal. Alif lam qamariyah, ALQ. Wa huruf ain ni jangan lupa tawassut. Suara sedang-sedang je, jangan tahan, jangan lepas. Ni'.
Okey, tu tawassut pertengahan. Wa ni'mal wa ni'mal wakil. Ki dua harakat asalnya, tapi bila kita berhenti sini jadi ma'arid lis sukun, MAL. Ni ALQ saya dah tulis lah. Okay, alif lam qamariyah. Ya, saya betulkan. Saya letak sini ALQ. Alright. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Okay, dapat tuan-tuan dan puan? Habislah kita punya perbincangan hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan tuan-puan dapat ambil. Kalau terlupa tu biasalah, nanti ulang kaji balik kan. Cuma insya-Allah kalau kita ulang-ulang proses ni tuan-puan, bayangkan ni baru muka surat berapa kan? Baru muka surat 72. Banyak lagi. Kalau kita konsisten lah, percayalah, tak payah tunggu habis Quran kita bedah pun kita dah dapat sesuatu yang besar dah. Setuju ke tak setuju? Mungkin ada yang tak setuju lah, wallahualam. Tapi saya yakin kalau kita ulang proses ni, walaupun tak pernah belajar sekali pun, tapi dia sepastinya akan dapat pelan-pelan. Kemudian top up pula dengan mengikuti pengajian yang khusus kan. InsyaAllah ada hasilnya itu nanti. Itu saja tuan-puan. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada yang hadir hari ini, dan terima kasih juga kepada mereka yang hadir untuk program semalam bersama Encik Ifan. Masihkah ada sinar? Alhamdulillah ala kulli hal. Semalam saya tak dapat masuk. Semalam saya ada urusan keluarga, ada hal di luar. Jadi adalah saya tanya-tanya sikit macam mana kan, sambutan okey ke. Alhamdulillah so far okey. Terima kasih kepada yang join. Jadi untuk semalam kita dah selesai dah satu webinar bersama Encik Ifan, dan insyaAllah next tuan-puan akan bersama saya pula pada minggu hadapan, hari Khamis. Siapa yang berminat untuk mendalami tentang hukum ar-ra. Tadi kita ada bincang sebahagian kan, dan sebelum ni dalam sharing tajwid pun kita ada bincang tentang huruf ra ni. Waktu bila ra nak baca tebal, waktu bila ra nak baca nipis. Cuma kita tak bincangkan secara khusus lah. Jadi insyaAllah tuan-puan, pada webinar akan datang ni pada minggu hadapan 13 Januari 2022, bersama saya akan kongsikan sedikit tuan-puan, pada tuan-puan, beri sedikit pencerahan pada tuan-puan macam mana kita nak tahu huruf ra ni perlu dibaca tebal ataupun nipis. Ada kaedah-kaedahnya insyaAllah. Dan benda ni bukan benda baru tuan-puan. Cuma kadang-kadang biasalah kita terlepas pandang, ataupun mungkin kita ada buku, ada kitab, macam-macam nota dan sebagainya, tapi kadang-kadang tak terbaca ataupun kurang faham. Jadi setiap ilmu ni memerlukan kupasan ataupun pencerahan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang saya nak kongsikan nanti pada 13 Januari nanti tuan-puan dapat ambil, dan sekaligus memberikan satu impak yang besar pada bacaan tuan-puan lah. Kualiti bacaan tu. Siapa yang dah biasa dengan saya mesti pernah dengar saya sebut benda ni. Kalau saya dengar orang mengaji, saya tak tahulah kenapa. Saya kalau dengar orang mengaji, saya selalu fokus pada huruf ra tu. Halo, test 1 2 3. Tadi sangkut sikit tuan-puan, minta maaf. So nanti pada 13 Januari ni saya akan kongsikan kepada tuan-puan ya. Dan saya ulang balik. Tadi macam sangkut je. Siapa yang biasa kenal saya, siapa yang dah biasa dengan saya, dia mesti pernah dengar saya sebut. Saya sebut macam ni. Kalau saya nak dengar orang baca Quran, saya punya penumpuan lebih ni pada huruf ra. Walaupun ra tu dia sifat biasa je, dia bukan kesalahan jali ke apa. Tapi tak tahulah kenapa saya suka dengar orang baca ra ni, bab ra ni. Kalau tang nipis betul nipis dia, kalau tebal betul tebal dia. Saya pun tak tahulah kenapa. Apa bukanlah masalah.
Tapi cara saya begitu. Dengar orang baca kan. Sedap ke tak sedap itu tolak tepi. Tapi baca tu kemeh. Kalau tang nipis tu betul-betul nipis. Bila tebal betul lepas. Dan kat situ sebenarnya mewujudkan satu penilaian lah sebenarnya. Sebab bab raw ni tak ramai orang nak ambil tahu sangat. Jadi bila ada individu yang dapat menyebut dengan baik, so kita beranggapan, oh ini orang yang belajar lah ni. Ini orang yang belajar. Kita boleh kata macam tu lah. Dia jarang lah kita nak panggil raw ni dia luck. Jarang tuan-puan. Susah kita nak kata raw ni dia benda yang luck. Faham tak? Luck. Benda yang nasib. Buat je jadi. Buat je jadi. Tak. Raw ni perlukan pada kefahaman. Dia bukan macam bacaan lain tu. Kadang-kadang panjang pendek tu orang boleh buat konsisten dengan baik. Sebab apa? Sebab benda tu adalah benda yang selalu dilazimi. Selalu dengar. Tapi bab raw ni kadang-kadang kurang diambil perhatian. Maka orang pun tak tahu. Kan? Contoh macam qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri. Jadi raw tu sebenarnya nak baca tebal ke nipis. Jadi kalau orang yang belajar dia tahulah, oh kena baca nipis. So takkanlah bunyi min syarri ma. Dia tahu raw baris bawah kena nipis. Min syarri ma khalaq wa min syarri gitu. Jadi bila kita dah faham, so kena ada orang apa kerajinan lah untuk praktikal pula. Macam tu. Lelaki dan sebagainya. Boleh tuan-tuan puan. Bab raw ni sebenarnya dia pecah pada tiga dia pecah pada tiga. Maknanya raw ni boleh baca tebal, ada yang boleh baca nipis. Okey. Dan ada juga yang boleh pilih antara dua-dua, tebal ataupun nipis. Tapi untuk pilihan, nama pun pilihan. Bila pilihan ni, so sebenarnya tak ada apa-apa dah. Terpulang pada kita. Walaupun dia ada yang afdal, dia ada yang lebih baik dan sebagainya, tapi apa pun dia tak terikat dah. Kata guru saya, untuk raw yang dua pilihan ni, maksudnya keadaan tu boleh baca pilih. Nak tebal ke nipis, dua-dua boleh. Jadi untuk situasi ni, kata guru saya, kita berbalik kepada kaedah asal je. Berbalik kepada kaedah asal. InsyaAllah benda tu memudahkan. Cuma part yang memang mesti kena baca tebal dan mesti baca nipis ni kita nak kena fokuskan. Sebab tu tajuk dia huruf raw dua alam. Raw tebal, nipis. Ni yang kita nak fokuskan pada hari Khamis nanti pada minggu hadapan. So kalau anda berminat, jom bersama saya nanti. Macam mana nak join? Ni percuma tuan-puan tak ada yuran pun. Berbalik kepada keinginan kita, kehendak kita je. Nak masuklah, kalau tak nak tak ada lah. Itu aja. Boleh? Mari. Macam mana nak masuk? Tekan link tuan-puan. Kami sediakan link, tuan-puan tekan link Telegram link Telegram. So dah ada link Telegram tu nanti. Tuan-puan tekan, klik. Nanti insyaAllah pada tarikh ni nanti kita akan sertakan sekali dengan link untuk akses ke Zoom. Untuk masuk dalam Zoom. Kita buat melalui Zoom tuan-puan. Kita buat melalui Zoom, InsyaAllah. Boleh nah? Ada ke yang nak join? Boleh saya tahu? Cuba respon sikit kat ruangan komen ni. Siapa yang nak join? Ni bab raw ni. Siapa yang geng-geng kelas kita, untuk geng-geng kelas kita pun hampir kepada tajuk ni juga. Jadi kalau rasa nak join yang ni, jom. Orang tak apa ambil mood dulu kan. Nanti dalam kelas pun kita belajar juga. Dah faham konsep, nak apply pun satu hal juga. Tak apa, tu pelan-pelan insyaAllah. Siapa nak join kena tekan link tu. Dah tekan link belum tuan-puan? Dah masuk dalam grup Telegram ke belum? Kalau belum kena masuk dulu. Kalau tidak sampai sudah lah tuan-puan tak dapat masuk nanti. Okey. Okey.
Tu, tuan-puan tengok kat ruangan komen tu. Saya ada letakkan link tu tuan-puan. Tekan dia. Tekan link Telegram tu, duduk dalam tu dan diam sampai le tarikh tu nanti. Jangan terlupa pula kan. Tapi insyaAllah pagi-pagi saya akan ingatkan lah nanti tuan-puan ambil link Zoom dalam tu nanti. Siapa yang dah masuk Alhamdulillah. Ni kok ada yang baru first time ni kan. Tiba-tiba tekan-tekan Facebook, nampak saya bercakap pasal Raw ni, dah rasa berkenan nak join. Tekan aja link Telegram tu, insyaAllah. Tak ada apa yuran pun. Percuma je. Datang bawa semangat dengan komitmen je. Boleh. Duduk pun kat rumah je. Tak ada keluar duit isi minyak ke apa, tak ada. Duduk rumah je. Kalau yang perempuan sarung tudung, pakai elok-elok, buka kamera. Itu je. Yang lelaki pula, komputer lah juga. Kan? Tu alat tulis. Okay, boleh? Wallahu ta'ala a'lam. Tak ramai yang kata nak join ni. Tak apalah. Saya tak kisah. Orang tanpa sikit pun tak apa. Janji semangat tu ada. Boleh tak? Kita tak ramai tapi kita ada. Sebab saya tengok respon ni sikit je yang kata nak join. Maknanya yang lain tu macam kurang berminat kot. Ataupun mungkin tajuk Raw ni tak menarik perhatian sangat kot. Tak apa. Sebab memang biasanya gitu tuan-puan. Dalam kita belajar ni kadang-kadang tak boleh nak semua benda. Okay, so kita kena faham benda tu. Kita kena hormat pendirian. Orang yang belajar ni kadang-kadang ada satu part tu dia macam tak nak ambil tahu lagi. Itu biasa, saya pun kadang macam tu. Part ni tak nak ambil tahu lagi lah, biar dulu lah. Tapi kalau tuan-puan rasa ada kesempatan masa, jomlah. Mari, join InsyaAllah. Baik, Wallahu'alam, itu sahaja. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Jadi kita pergi kepada bacaan kita kembali. Ramai yang malu-malu unta. Malu-malu unta. Boleh share link? Boleh. Tuan-puan sebarkan link tu. Okay, nanti share kan tuan-puan. Kalau ada ramai banyak pengaruh tu, ajaklah. Siapa yang rasa dia banyak pengaruh tu, ada geng-geng sekampung ke mana kawan-kawan tu, ajakkanlah ya. Ajak masuk. Kat Facebook ni ada saya buat satu video macam teaser sikit berkaitan dengan Raw ni. Copy link tu, share kan. Boleh. Bagi je kat grup-grup WhatsApp ke mana tahu ada yang terbuka hati nak join, menjadi apa pembuka semangat nak kenal dengan Quran. Sebab kita tuan-puan insya-Allah ada pahala mengalir tu. Okey. Jom kita mulakan. Yastabshiru kita baca sama-sama. Sorry, saya macam biasalah, saya baca dulu, kita ikut kemudian. Jom. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Saya dah hantar nak tuntut janji lagu ni. Okey. Boleh. Allah, semput Ustaz, banyak ayat panjang. Dia jadi semput tu sebab kita baca tahqiq tadi, baca perlahan. So kalau tuan-puan nanti cuba sesuaikan dengan apa tempo masing-masing lah. Kalau kita baca laju kejap je ni sebenarnya, kan? Kalau kita baca laju tuan-puan, sekejap je ayat ni sebenarnya. Okey, berapa saat je contoh Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bini'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ada kira berapa saat?
Kalau baca laju macam tu lah, tuan-puan boleh habiskan. Maksudnya habiskan untuk satu ayat tu. Tadi rasa panjang sebab kita baca tempo yang lambat. Tapi itulah kalau laju risau dia pergi laut Cina Selatan nanti dia punya sebutan tu kan, sebab kita kan dalam fasa belajar. Jadi kalau tercuri nafas sikit tu biasalah tuan-puan kan. Kalau tercuri nafas sikit sikit. Tapi niat sebab belajar kan. Nanti kalau baca tuan-puan nak fokus pada bacaan, baca ikut kesesuaian tempo. Ingat baca ikut tempo masing-masing. Dan kena pandai lah dekat mana nak waqaf ibtidak tu kan. Sekarang ni pun kan banyak Quran color-color ada. Dah warna-warni lah. Guna aja, insyaAllah. Boleh? 5 saat. Ya ke? Kalau laju macam tu lah tadi bunyi dia. Kalau laju takut banyak salah kan. Tak apa, pelan-pelan InsyaAllah. Okey, baik. So, terima kasih tuan-tuan puan. Habis dah kita punya pengajian pagi ni. Minggu ni ke habislah penutup untuk minggu pertama bulan minggu pertama lah. Minggu pertama Januari kan. Minggu depan kita jumpa balik hari Isnin insya-Allah. Esok Sabtu siapa yang terlibat dengan seminar kita jumpa esok. Seminar di tajwid. Esok tajuk agak berat sikit berbanding minggu lepas. Berat sikit lah tuan-tuan, berat sikit kepada mereka yang join seminar. Esok tajuk berat sikit. Dan saya harap esok semua bersedia lah semua bersedia insyaAllah. Mana tadi saya ada baca Puan Zurina punya. Saya dulu suka baca laju, baru tahu baca laju saya jadi tak cekap mata. Rupanya kena baca slow, baru mata cekap ke depan. Biasanya macam tu lah. Ramai orang suka baca laju ni. Saya tak pastilah tuan-puan macam mana kan. Suka baca laju. Memang dia kalau rasa pelan tu dia macam tak boleh. Tapi itulah, dalam laju tu risau juga kan. Ada benda-benda yang kita macam terlepas pandang. Itu yang kita risau tu. Sebab tu baca, saya kata tadi, ikut pada kesesuaian, ikut pada tahapan kita, level kita. Saya sendiri pun jarang baca laju-laju. Standard, steady je. Okay. Hari kejadian ramai nanti Ustaz. Itulah tu. Hari kejadian ramai insyaAllah, mudah-mudahan So insyaAllah itu saja. Kita tutup dulu dengan doa tilawah dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami bacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah wa suratul As.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, saya baca komen, tengok komen sahabat-sahabat. Ada yang kata tak boleh baca laju, takut silap. Ada yang kata kalau baca lambat ngantuk mata. Dia sebenarnya ngantuk Wallahualam lah, tak pastilah. Sebenarnya dia macam ni, kalau kita baca Quran dengan penghayatan ataupun dengan ilmu, point dia dengan ilmu lah, tak kisahlah dari sudut mana pun. Tapi ngantuk tu satu hal lah. Kalau ngantuk, saya pun ngantuk kadang-kadang. Kalau tengah kelas kan, tengah baca-baca tu boleh ngantuk. Benda tu dia tak bergantung pada tempoh kita sebenarnya. Dia tengok kalau kita penat tu, baca laju pun boleh ngantuk sebenarnya. Kan? Tapi insyaAllah kalau ada penghayatan ilmu tu, maka mungkin terhindar. Tapi kalau bab ngantuk tu, saya no comment. Sebab saya sendiri pun kadang ngantuk juga baca. Kan? Baca pelan ke laju ke, kalau dah betul badan penat tu, memang ngantuk juga tuan-puan. Tak boleh go lah. Kelemahan saya, kalau saya baca dalam keadaan penat ataupun mengantuk, saya memang banyak silap. Itu saya dapat kesan lah daripada dulu lagi sampai lah sekarang. Kalau saya tengah handle kelas dalam keadaan mata dah bertongkat-tongkat kan, mata pun dah merelik-relik, mata kebir-kebir, buka pun nak tak nak je, memang kacau lah. Memang kacau. Kita macam dia macam mana, tak tahulah nak khabar. Tuan-puan tahulah kot apa maksud saya kan. Usahlah kita nak hurai panjang. Dah ngantuk tu, elok tidur je lah. Kan? Itu je. Dah ada tenaga nanti, baca balik. Itulah ceritanya. Tapi sebab saya tak boleh lari, sebab ceritanya tengah kelas kan. Takkan nak khabar kita tuan-puan, bagi saya tidur je ya, nanti sambung balik. Mana mahu gitu. Perjuangan tu tak diteruskan. Cuma itulah. Tambah kalau macam lepas makan ubat sesama ke, efek dia bukan main lagi tuan-puan. Itulah tu. Biasa. Kalau tengah bertelaki tu, orang tengah baca pun, kita yang mendengar pun kadang ngantuk. Bukan ngantuk sebab dengar dia baca. Yelah kita diam kan. Diam. Macam tu. Itulah. Saya pergi temu duga kelas talaki. Ustaz suruh baca 2 versi. 1 hadar, 1 tahqiq. Boleh tahqiq je. Okey je tu. Tahqiq tu lagi bagus sebenarnya. Kalau ikutkan tapi kalau orang yang jenis hafiz Quran ke, biasa hadar lah, baca laju kan. Tahqiq ni okey dah sebenarnya. Just nice. Just nice. Okeylah, itu je tuan-puan. Saja celoteh sikit ujung-ujung ni. Kejap hidung saya gatal. Kena sedut dulu. Okey. Jom kita boleh kot keluar Saya undur diri tuan-puan. Minta maaf salah dan silap. InsyaAllah jumpa minggu depan hari Isnin. Siapa yang join seminar, esok kita jumpa jam 8.30 pagi. Sampai petang esok. So get ready lah apa yang patut. Apa lagi yang penting, makan ubat sebelum tidur Ustaz. Selalunya gitulah. Tapi efeknya bukan main. Sampai pagi-pagi pun ngantuk. Tak adalah. Saya ikut juga. Kadang makan malam, kadang makan pagi kan. Okey, mau kita. Yang kita baca tu apa? Tahqiq ke? Tahqiq ni bacaan slow. Perlahan lah. Tahqiq ni maksudnya jelas sebenarnya. Maksudnya bacaan yang jelas satu persatu huruf tu kita sebut. Macam orang dalam tilawah musabaqah tu kan, pertandingan tu, tu bacaan tahqiq lah tu. Satu. Ataupun istilah lainnya tartil. Bacaan secara tartil. Sama je maksud tu lebih kurang. Okey, bukan cadar hadar. Hadar. Hadar ni laju.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa kalau tengah-tengah ni bacaan tadwir. Kan dia sederhana, dia tak laju, dia tak cepat. Tengah-tengah. Amalkan madu kelulut. InsyaAllah boleh. Terima kasih atas apa? Cadangan madu kelulut. Nantilah saya tengok. Saya ni pun bukan jenis pengamal madu pun. Kan? Tapi bolehlah cuba-cuba cari. Saya pun tak tahu nak belinya kat mana. Shopee ada kot. Beli Shopee. Sampai-sampai udah terburai. Okey tuan-tuan, jom saya undur diri dahulu. InsyaAllah terima kasih sekali lagi. Maaf salah silap kalau ada gurau-gurau lebih kurang tu, minta maaf lah ya. Jumpa hari Senin nanti insyaAllah. Salam Jumaat kepada mereka yang pergi sembahyang Jumaat. Hati-hati lagi, jangan lupa bawa sejadah. Siapa yang masih lagi menggunakan SOP tu lah. Macam saya, tempat saya ni masih lagi kena bawa sejadah kan. Tapi ada masjid yang tak payah bawa sejadah pun, ada juga sembahyang Jumaat kan. Tapi itu je lah. Tak ada apa dah. Saya undur diri dahulu insyaAllah. Saya tutup dengan lagu Mukmin Sejati, request Puan Nazrina semalam. Saya apa nama tunaikan janji. InsyaAllah jumpa lagi. Saya undur diri dahulu tuan-puan. Salam Jumaat sekali lagi, Yaumul Barakah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu Mukmin Sejati. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat saja hatinya derita, payah sekali dia mahu melupakannya.
Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati